Saya jemput Datuk Seri Haji Surainah binti Musa. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Habib Menteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera Tuan Yang di-Pertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Rancangan Malaysia ke-12 RMK ke-12 telah menggariskan bahawa semakan kategori kumpulan pendapatan akan mengambil kira antaranya perubahan struktur pendapatan dan pembelanjaan kos sara hidup, demografi serta lokasi isi rumah. Dalam hubungan ini, kerajaan telah mengumumkan untuk beralih daripada pemberian subsidi menyeluruh dan menggunakan pendekatan berdasarkan kumpulan pendapatan B40, M40 dan T20 kepada pendekatan yang lebih bersasar seperti yang menggunakan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Pendekatan ini dilihat lebih menggambarkan realiti semasa dan kemampuan belanja rakyat. Penumbuhan pengkalan data utama atau PADU akan membantu program dan inisiatif kerajaan yang lebih bersasar. PADU akan mengintegrasikan pangkalan-pangkalan data kerajaan termasuk sumbangan tunai rahmah, e-kasih, bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan yang berkaitan secara berpusat. PADU akan mengandungi profil maklumat individu dan isi rumah rakyat Malaysia. Di samping itu, PADU juga akan merangkumi pemboleh ubah seperti demografi, pekerjaan, pendapatan, status orang kurang upaya OKU, lokasi dan negeri serta rekod-rekod lain yang berkaitan sebagai rujukan yang sahih untuk pelaksanaan subsidi bersasar. Pelaksanaan subsidi bersasar ini akan dilaksanakan secara berfasa. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya menyambut baik kenyataan Wakil Menteri bahawa penyasaran subsidi akan menggunakan net disposable income sesebuah isi rumah. Ya. Akan tetapi bagaimanakah perkara ini akan dilaksanakan, satu. Yang kedua, apakah cara net disposable income dengan izin ini akan ditentukan atau akan disahkan? Saya khawatir bahawa perkara ini akan menjadi terlalu kompleks dan akan berlaku golongan yang mungkin tidak mendapat bantuan disebabkan mereka tidak boleh membuktikan bahawa net disposable income mereka ini rendah dan dokumen yang dirujuk oleh PADU ya belum dikemaskinikan. Terima kasih. Habib Menteri. Untuk memahami secara mendalam, pengkalan-pengkalan data melibatkan agensi yang berikut. Okay. Seperti antaranya adalah pertama, maklumat asas individu dan lokasi, merangkumi data daripada Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Immigration Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kedua, maklumat pendidikan antaranya meliputi Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional. Ketiga, maklumat jenis kediaman melibatkan data daripada pihak berkuasa tempatan, banci penduduk dan perumahan dan tenaga nasional berhad. Keempat, maklumat pekerjaan merangkumi kumpulan wang simpanan pekerja Pertubuhan Keselamatan Sosial, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Perkhidmatan Awam, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kelima, maklumat pendapatan melibatkan LHDN, KWSP, Perkeso, JPA, Kumpulan Wang Pesara, Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Kemudian maklumat orang kurang upaya merangkumi Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya SMOKU dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan terakhir, maklumat penerima bantuan diperolehi daripada Majlis Perlindungan Sosial Malaysia. Jadi dari kumpulan yang ni, maklumat tu akan diproseskan bersama sistem API dan kemudian ia akan dimasukkan ke dalam National Data Hub dan diberikan kepada actionable analysis kepada sektor awam. Kemudian insya-Allah dengan permulaan yang tu akan ditapiskan lagi untuk kegunaan insya-Allah kepada NGO dan akademia. Jadi itulah antara yang dalam rancangan kita. Terima kasih.